Hai semua, Assalamualaikum. Bersama dengan cikgu pada kali ini untuk matematik tingkatan 4, bab 1, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Dan dalam video kali ini kita akan lihat satu standard pembelajaran iaitu kita akan mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Apakah yang dimaksudkan dengan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah? Iaitu satu ungkapan di mana mempunyai satu pemboleh ubah sahaja dan kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah itu ialah 2. Bentuk am bagi ungkapan kuadratik ialah ax kuasa 2 tambah bx tambah c di mana a, b dan c ialah suatu pemalar. Dan A tidak boleh sama dengan sifar. Manakala nilai B dan nilai C boleh bernilai sifar. Okey, kenapa nilai A tidak boleh sama dengan sifar? Okey, nilai A tidak boleh sama dengan sifar kerana A ialah perkali bagi X kuasa 2. Okey, bila A sama dengan sifar, maksudnya automatik sebutan X kuasa 2 tidak ada dalam ungkapan. Sedangkan untuk ungkapan kuadratik syaratnya kuasa tertinggi pemboleh ubah mestilah 2. Okey, jadi A tidak boleh sama dengan sifar. Dan B perkali bagi X serta nilai C boleh jadi nilainya sama dengan sifar. Okey, jadi kita akan lihat beberapa contoh untuk ungkapan kuadratik. Okey, contoh yang pertama kita lihat dan kita bandingkan dengan bentuk amnya ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, contoh pertama x kuasa 2 tambah 4x tolak 5. Okey, kita bandingkan, kita ada sebutan kuasa 2. Okey, sebutan kuasa 1 dan juga nombor. Jadi di sini ini adalah satu contoh ungkapan kuadratik di mana nilai a, b dan c bukan sifar. Okey, contoh yang kedua. Kita lihat contoh yang kedua, 7x kuasa 2 tolak 8. Okey, kita ada sebutan x kuasa 2. Kita tidak ada sebutan x, tetapi kita ada nombor. Maksudnya di sini kita tidak ada nilai bx. Okey, jadi bermaksud b sama dengan sifar. Okey, contoh yang ketiga, 5x kuasa 2 tambah 9x. Kita ada perkali bagi x kuasa 2. Okey, dan kita ada juga sebutan x dan kita tidak ada nombor untuk ungkapan ini. Bermaksud nilai c sama dengan sifar. Dan contoh yang terakhir, negatif 3x kuasa 2. Okey, hanya ada satu sebutan sahaja iaitu x kuasa 2 dan perkalinya ialah negatif 3. Bermaksud di sini untuk ungkapan yang terakhir ini, nilai B dan nilai C sama dengan sifar. Okey, boleh faham untuk contoh-contoh ungkapan kuadratik. Seterusnya, kita lihat pula contoh yang pertama. Kenal pasti sama ada setiap ungkapan berikut ialah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Berikan sebab kepada jawapan anda. Okey, soalan yang pertama. 3M kuasa 2 tambah 5M tambah 8. Okey, kita ada satu pemboleh ubah saja di sini iaitu huruf M. Dan yang kedua kita perlu semak apakah kuasa tertinggi. Okey, mesti ada kuasa 2 sebagai kuasa tertingginya. Jadi di sini kita lihat 3M kuasa 2, 5M dan 8. Jadi yang ini merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah kerana mempunyai satu pemboleh ubah sahaja, iaitu M. Dan kuasa tertinggi bagi M ialah 2. Okey, soalan yang kedua, X kuasa 2 tolak 1 per X. Okey, kita ada sebutan, kita ada pemboleh ubah X, iaitu X-nya kuasa 2 untuk sebutan yang pertama. Dan untuk sebutan yang kedua,
Okey, kamu lihat sebutan yang kedua. 1/X ni sebenarnya ialah X kuasa negatif 1. Okey, dan dalam bentuk am kita tadi, kita hanya ada X kuasa 2, X kuasa 1 dan nombor. Okey, jadi di sini apabila kita ada satu pemboleh ubah di mana kuasanya ialah negatif 1, maka ungkapan tersebut bukanlah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Kerana bukan dalam bentuk amnya AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, sebab kita ada pemboleh ubah kuasa negatif 1 dalam ungkapan ini. Okey, seterusnya kita lihat soalan C. 5X kuasa 2 tambah 4Y tambah 7. Jadi di sini kita lihat kita ada dua pemboleh ubah. Jadi bila dua pemboleh ubah, yang ni pun bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Sebab kita ada dua pemboleh ubah di sini iaitu X dan Y. Soalan D. 8 tolak 6 Z kuasa 2. Okey, kita ada satu nombor dan kita ada satu sebutan Z kuasa 2. Jadi kita ada satu pemboleh ubah iaitu Z dan kuasa tertinggi bagi Z juga ialah 2. Jadi yang ni ialah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, ya kerana ungkapan ini hanya mempunyai satu pemboleh ubah sahaja dan kuasa tertinggi pemboleh ubah ialah 2. Okey, seterusnya kita lihat contoh 2. Yang ni kita nak tentukan pula nilai A, B dan C bagi setiap ungkapan kuadratik yang berikut. Okey, yang ni kamu perlu bandingkan dengan bentuk amnya. Okey, cikgu tulis semula A X kuasa 2 tambah B X tambah C. Okey, kita ada A sebagai pekali bagi X kuasa 2, B sebagai pekali bagi X dan satu nombor. Okey, jadi A di sini sama dengan 3. Okey, B sama dengan, oleh kerana yang ni operasinya tambah, jadi yang ni ialah tolak 4. Jadi negatif 4. Dan untuk C, C sama dengan 5. Okey, kamu hanya perlu bandingkan sahaja dengan bentuk amnya. Okey, soalan B. 2X kuasa 2 tolak 7. Okey, 2X kuasa 2 tolak 7. Kita ada pekali bagi X kuasa 2, iaitu nilai A. Jadi A sama dengan 2. Okey, yang ni ada tak sebutan untuk X? Tidak ada, bermaksud B sama dengan sifar. Okey, dan untuk nilai C kita lihat di sini negatif 7. Maka C sama dengan negatif 7. Okey, bentuk amnya positif. Bermaksud di sini ialah negatif 7. Okey, soalan C. Negatif X kuasa 2 tolak 10. Okey, kita ada pekali bagi X kuasa 2. Tapi tidak ditulis nombor. Jadi di sini sebenarnya ialah negatif 1 lah. A sama dengan negatif 1. Seterusnya ada tak sebutan untuk X? Tidak ada, bermaksud B sama dengan sifar. Okey, dan satu nombornya ialah negatif 10, iaitu C sama dengan negatif 10. Okey, boleh? Dan untuk soalan D, negatif P kuasa 2 tambah P. Okey, di sini pemboleh ubahnya ialah P. Jadi P kuasa 2, A-nya ialah negatif 1. Okey, nilai B, okey, ni P Jadi nilai bagi pekali bagi P ialah 1. Jadi B sama dengan 1 dan C-nya tidak ada. Bila tidak ada bermaksud C sama dengan sifar. Okey. Seterusnya, cikgu harap kamu boleh faham tentang ciri-ciri bagi ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Iaitu yang pertama, kamu mesti tahu hanya mempunyai satu pemboleh ubah sahaja. Dan kuasa tertinggi pemboleh ubah tersebut mestilah 2.
dan bentuk bagi ungkapan kuadratik ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, jadi seperti biasa sekiranya ada sebarang masalah atau persoalan yang ingin dikemukakan kepada cikgu, bolehlah ditulis di ruangan komen.